Salam dan selamat sejahtera kepada semua rakan dan juga Tante Aisyah yang dikasihi sekalian. Pada hari yang mulia ini, kumpulan 8 akan mempersembahkan tajuk yang bernama Falsafah Positivisme. Nama saya ialah Joya Lushan dan nombor metrik saya ialah 2091127. Positif. Pastikan anda semua pernah dengar perkataan positif sebelum ini yang didefinisikan sebagai satu cara pemikiran yang menumpukan dan melihat kepada aspek positif bagi setiap keadaan. Tapi, falsafah positivisme yang kami ingin memperkenalkan kepada anda semua pada hari ini bukan sahaja pemikiran yang positif tetapi juga merangkumi pemikiran yang lain dalam kehidupan. Tanpa membacakan masa, saya akan memulakan perbincangan ini dengan pengertian dan juga asal unsur falsafah ini. Untuk makluman, falsafah positivisme merupakan satu pemikiran yang diperkenalkan oleh seorang ahli falsafah yang bernama Auguste Comte pada tahun 1798 hingga 1857. Seperti yang kami dapat diperlihatkan dalam poster ini, positivisme secara etimologi berasal dari perkataan positif yang bermaksud berdasarkan fakta. Positivisme merupakan aliran falsafah yang mengatakan bahawa ilmu alam adalah satu pengetahuan yang benar dan menolak segala yang berkaitan dengan metafisik seperti dewa-dewi, alam selepas mati dan sebagainya. Pantaian indera sangat penting dalam proses pengetahuan dan akan diperkuatkan lagi dengan eksperimen. Secara kesimpulan, positivisme adalah berdasarkan perkara yang dapat dilihat dan dibuktikan. Pastikan anda semua sudah tahu dengan jelas tentang definisi falsafah positivisme ini. Seterusnya, saya akan pas pembincangan ini kepada kawan saya seterusnya iaitu Farhana. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Joey. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Farhana binti Sulaiman dengan kad metrik 20794 akan membincangkan tentang fungsi falsafah positivisme ini. Falsafah ini digunakan untuk mengenal pasti tuntutan dari segi penyusunan ilmu pengetahuan dan menganalisis logik dari penyataan. Penyataan bermakna dan nyata adalah pernyataan yang bersifat analitik dan sintetik. Pernyataan yang tidak bermakna adalah yang bersifat tidak ilmiah, tidak jelas dan mempunyai unsur metafizik. Selain itu, falsafah ini juga digunakan untuk mencari kebenaran logik, matematik dan fenomena yang berkaitan dengan panca indera untuk menguatkan lagi teori saintifik. Sebagai contoh, saintis akan melakukan berbagai jenis eksperimen sebelum mendidaksi bahawa hipotesis yang diberikan adalah benar atau salah. Dengan elemen-elemen ini, barulah pernyataan tersebut akan dikira sebagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, falsafah positivisme ini digunakan untuk mengasaskan satu metodologi yang seragam. Kesahihan fakta hanya boleh dijamin sekiranya ia diuji dengan satu atur cara yang sistematik dan seragam. Falsafah positivisme ini membawa 3 andaian utama. Yang pertama, ia haruslah menjadi asas kepada pengetahuan. Yang kedua, ia haruslah menerokai ciri-ciri fizikal dan sama sekali menolak unsur-unsur metafizik dalam eksperimen. Yang ketiga, pembentukan teori hanya dapat diinduksi melalui eksperimen-eksperimen yang dijalankan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahawa falsafah ini menggunakan pengamatan kaedah empirikal di mana mereka menggunakan panca indera untuk mengenal pasti kesahihan sesuatu fakta. Dan falsafah ini juga menolak segala unsur metafizik seperti roh, wahyu atau Tuhan kerana mereka tidak boleh digesan oleh panca indera dan justru mereka menganggap bahawa unsur-unsur berikut adalah tidak wujud dan tidak benar. Itu saja bagi bahagian fungsi. Saya akan serahkan perbentangan seterusnya kepada Priyanka. Teori perkembangan positivisme ini menerangkan tentang sosiologi, iaitu bagaimana perkembangan pemikiran manusia dalam mengetahui tentang sesuatu perkara, iaitu dalam menimba ilmu pengetahuan. Menurut Auguste Comte, terdapat 3 tahap dalam perkembangan pemikiran manusia ini. Tahap pertama adalah tahap teologi, kedua adalah tahap metafizik dan ketiga adalah tahap positif. Dalam tahap pertama, iaitu tahap teologi ini, manusia menganggap semua kejadian berlaku disebabkan oleh kekuatan gaib. Dalam perbincangan ini,
kita boleh ambil kilat sebagai contoh. Katakan kita ingin mengetahui tentang fenomena ini. Jadi kita tanya soalan, kenapa kilat berlaku? Dan jawapannya dalam tahap pertama, tahap teologi ini adalah kilat berlaku disebabkan oleh God of Thunder. Siapa God of Thunder? Thor. Iaitu menurut mitologi Jerman, kilat berlaku apabila Thor melintas langit menggunakan tukulnya yang bernama Mjolnir. Jadi kita boleh lihat di sini tahap pemikiran manusia ini di tahap teologi ini adalah sesuatu yang fiction, di mana kita tidak dapat buktikannya kerana mereka menganggap semua kejadian adalah berlaku mengikut kehendak Tuhan sahaja, iaitu mereka hanya percaya kepada agama sahaja, agama tanpa sains. Dan tahap kedua, iaitu selepas teologi, wujud pemikiran manusia berkembang kepada tahap kedua, iaitu tahap metafizik. Di tahap metafizik ini, manusia memahami dunia ini menerusi agama dan sains. Sebagai contoh, kita guna soalan yang sama, kenapa kilat berlaku? Dan jawapannya adalah kilat berlaku disebabkan oleh satu bentuk tenaga yang wujud di awan, dan tenaga tersebut merupakan penciptaan Tuhan. Menurut sains, memang betul wujud satu bentuk tenaga di awan. Namun, di tahap ini, tahap metafizik ini, mereka tidak dapat buktikannya kerana mereka terbatas, pemikiran mereka terbatas oleh kepercayaan agama. Menurut Auguste Comte, tahap ketiga adalah tahap positif, iaitu di tahap ini mereka semua pemikiran adalah berdasarkan pemikiran saintifik sahaja. Mereka tidak lagi mempunyai kepercayaan agama. Sebagai contoh, di tahap ini kita ingin tahu tentang kilat, jadi kita tanya kenapa kilat berlaku. Dan jawapannya adalah kilat berlaku disebabkan oleh cas elektrostatik, iaitu kilat berlaku disebabkan oleh tarikan elektrostatik cas negatif di awan dengan cas positif di darat. Dan kilat juga merupakan satu bentuk tenaga elektrik, dan mereka akan buktikan ini menerusi eksperimen Van de Graaff yang menerangkan tentang cas elektrostatik. Jadi kita boleh lihat di sini daripada tahap pertama ke tahap ketiga sebagai satu peralihan dalam pemikiran manusia, di mana daripada kepercayaan agama kepada pemikiran saintifik. Jadi apa kepentingan pemikiran saintifik ini? Saudari Jing Ying akan menerangkan dengan lebih lanjut apakah kelebihan positivisme oleh Auguste Comte. Mari kita saksikan. Nama saya Kong Jing Ying dan nombor matrik saya iaitu 209-128. Sekarang, saya akan membincangkan kelebihan positivisme. Kelebihan pertama iaitu positivisme memupuk manusia bertindak optimistik dan aktif dalam kehidupan. Tidak hanya terbatas pada fakta tetapi juga berfikir secara rasional meramalkan masa depan. Kerana positivisme menempatkan akal pada tempat yang sangat tinggi. Sebagai contoh, fenomena harus diamati dengan panca indera manusia. Penelitian dibuktikan dengan menggunakan logikal konfirmasi. Ilmu pengetahuan tidak sama dengan pandangan umum, iaitu common sense. Selain itu, positivisme lahir dari fahaman empirisme dan rasional, sehingga kadar fahaman positivisme lebih tinggi daripada kedua-dua fahaman tersebut. Kenapa saya berkata demikian? Kerana kesamaan di antara keduanya iaitu mengutamakan pengalaman. Perbedaannya, positivisme hanya membatasi diri pada pengalaman-pengalaman yang objektif. Sedangkan empirisme menerima juga pengalaman dalaman atau pengalaman yang subjektif. Di samping itu, positivisme bersifat metafizik. Contohnya, alam pada tahap ini. Tuhan diganti dengan kekuatan-kekuatan abstrak dan benda-benda yang boleh didapati melalui panca indera. Sebagai contoh, pola pemikiran ahli falsafah Auguste Comte menegaskan pengetahuan yang benar hanyalah yang berdasarkan fakta-fakta. Segala yang di luar fakta, misalnya metafizik, bukanlah pengetahuan. Jelaslah bahawa positivisme mencukupkan pada hal-hal yang biasa diamati dan diobservasi secara panca indera.
tidak dapat dinafikan bahawa positivisme mampu mendorong kemajuan sains dan teknologi. Dalam sejarah falsafah moden, dapat dilihat bahawa positivisme memiliki pengaruh penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutamanya ilmu-ilmu empirikal. Hal ini demikian kerana sains harus dinilai dengan logikal yang idealnya menghasilkan prinsip universal. Marilah saya bagi satu contoh. Aliran positivisme ini mengatakan bahawa pengetahuan bukan sahaja berdasarkan indera, tetapi harus dipertajamkan dan diperkuatkan dengan eksperimen. Bukan itu saja, positivisme adalah bahawa ilmu merupakan satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian, positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang fakta dan menolak segala penggunaan metodologi di luar yang digunakan untuk menelaah fakta. Metodologi positif ini mempunyai 4 ciri, iaitu metode yang diarahkan pada fakta-fakta, metode yang diarahkan pada perbaikan terus-menerus dari syarat-syarat hidup, metode yang berusaha ke arah kepastian, dan metode yang berusaha ke arah kecermatan. Kelebihan yang terakhir iaitu positif sangat menekankan rasional ilmiah, epistemologi, ataupun keyakinan ontologi yang digunakan sebagai dasar pemikirannya. Hal ini demikian kerana positivisme menegaskan pengetahuan yang melampaui fakta, iaitu menutup ruang bagi ontologi atau metafizik, kerana ilmu-ilmu tersebut menghuraikan permasalahan yang melampaui fakta yang dapat dimiliki oleh panca indera atau tidak bersifat empirik. Sekarang, kami akan meneruskan perbincangan terhadap kelemahan positivisme yang akan diterangkan oleh Chai Wen. Terima kasih kepada Chin Ying. Salam sejahtera. Saya Wong Chai Wen, ahli kumpulan 10. Nombor matrik saya ialah 206878. Falsafah positivisme mempunyai kelebihannya, tetapi juga mempunyai kelemahannya. Saya akan menerangkan bahagian ini. Pertama sekali, positivisme terlalu bergantung kepada data saintifik untuk membuktikan kesahihan ilmu tertentu. Golongan positivis berpendapat bahawa sesuatu ilmu yang sahih mestilah terdiri daripada pernyataan-pernyataan yang bercorak, analitik, iaitu mempunyai logiknya, atau sintetik yang merujuk kepada empirik. Ilmu sains memenuhi kriteria ini, manakala ilmu yang lain tidak memenuhi kriteria ini, jadi tidak bermakna. Selain itu, hasil kajian adalah tidak sempurna dan menyeluruh. Seperti yang dibincangkan sebelum ini, positivisme menitik beratkan empirisme. Hanya objek yang nyata dan diketahui kewujudannya boleh dijadikan objek kajian kerana ia dianggap neutral, bebas nilai dan objektif. Pemerhatian dilakukan melalui indera manusia, tetapi panca indera mempunyai batasan tertentu dan kadang-kala melakukan kesilapan. Oleh itu, hasil kajian tidak sempurna. Di samping itu, ilmu alam bukan semestinya sejajar dan sepadan dengan ilmu sosial. Ilmu sosial adalah berkaitan dengan pembelajaran tentang manusia dan lingkungan sosialnya secara subjektif dan objektif. Sebaliknya, positivisme mengagungkan ilmu alam dan menekankan data saintifik, dan ini bercanggah dengan ciri ilmu sosial. Sebagai contoh, dalam bidang arkeologi, artifak diuji untuk mencari jejaknya. Artifak tersebut ialah benda yang ditinggalkan oleh manusia pada masa lampau yang merupakan objek utama dalam penelitian sejarah. Mengapa kaedah ilmu alam suka diaplikasikan dalam ilmu sosial? Hal ini demikian kerana manusia mempunyai pemikiran dan perasaan masing-masing. Pendekatan subjektif dilakukan untuk mengetahui tujuan tindakan yang dibuat pada masa itu. Seterusnya, penolakan metafizik menimbulkan ketidakpercayaan terhadap Tuhan kerana kebenaran dan kewujudan tidak dapat dibuktikan walaupun ternyata dalam ajaran agama.
Hal ini menyebabkan jumlah golongan yang tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menganuti agama meningkat. Akhir sekali, kehidupan akan kehilangan makna kerana manusia tidak dapat merasa kebahagiaan, keindahan dan kesejahteraan serta nilai estetik. Tiada ukuran dan eksperimen dapat dibuat untuk membuktikan kesemua aspek tersebut. Sekian, terima kasih. Saya akan pass kepada Joey untuk membincangkan isu semasa. Sebelum kami mengakhiri pembincangan ini, saya akan berkongsi tentang isu semasa yang berkaitan dengan falsafah positivisme. Dalam hal ini, saya akan membincangkan tentang isu semasa raya yang tidak berpegang kepada pemikiran positivisme. Sebagaimana yang kita tahu, kes COVID-19 di seluruh dunia sudah mencapai ke tahap yang membimbangkan pakai cacing naik ke mata. Pandemik COVID-19 adalah fakta yang tersaji. Penemuan COVID-19 juga disahkan dengan kebenarannya dengan fakta yang lain seperti eksperimen diperhatikan di bawah mikroskop, simptom penyakit dan sebagainya. Tetapi, bagi golongan yang tidak berpegang kepada positivisme, mereka mengingkari arahan SOP dan juga enggan menerima fakta ini tanpa menggunakan fakta yang lain. Golongan yang tidak berpegang kepada positivisme tidak mahu mempercayai tentang kewujudan virus ini. Secara tidak langsung, perbuatan sebegini telah menyebabkan golongan yang tidak mempercayai positivisme ini menjadi bangsa kepada COVID-19. Isu seterusnya yang saya ingin bincangkan ialah ketidakkepercayaan kepada pakar-pakar dalam berbagai bidang. Kini, kepakaran dalam bidang tertentu ada kekosongan dan sebenarnya kita tidak seharusnya berpura-pura faham tentang bidang tersebut. Golongan yang tidak memberi kepercayaan kepada pakar dikenali sebagai golongan yang tidak mempunyai positivisme. Sebagai contohnya, kami seharusnya berjumpa dengan doktor semasa sakit dan jangan pandai sendiri merawati sendiri. Merujuk pertelingkahan dan juga masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui mahkamah dan bukan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan juga, kami haruslah memberi kepercayaan kepada pilot yang membawa kapal terbang. Dalam konteks ini, kami seharusnya mempunyai positivisme dengan memberikan kepercayaan yang penuh kepada pakar-pakar kerana mereka telah belajar dan juga dilatih tentang bidang mereka tahun-tahun sebelum memberikan perkhidmatan kepada kami. Sekian sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Isu semasa kedua yang ingin dibincangkan pada hari ini ialah golongan yang mengamalkan falsafah positivisme ini, iaitu golongan saintis di barat. Kita sebagai seorang yang berpendidikan dan mengamalkan ajaran agama, kita pasti akan kagum dengan kebesaran Tuhan apabila kita mempelajari bidang sains. Namun, saintis di barat tidak mempercayai Tuhan dan malah mempunyai iman yang lemah jika mereka mempunyai agama, walaupun melakukan eksperimen yang ternyata lebih banyak dan lebih berpengalaman dalam menjalankan uji kaji dan kajian antara negara-negara di dunia. Hal ini kerana mereka beranggapan bahawa apa-apa yang tidak boleh dikesan oleh panca indera sebagai sesuatu yang tidak benar dan tidak wujud. Sama sekali tidak sama dengan apa-apa pekerjaan yang mereka lakukan pada setiap hari, iaitu dengan memerhatikan perubahan yang berlaku dalam kajian mereka. Hal ini jelas menunjukkan bahawa golongan saintis di barat telah terpengaruh dengan falsafah positivisme ini. Jadi dapat saya simpulkan di sini bahawa falsafah positivisme ini merupakan salah satu cara untuk mendidaksi pernyataan dengan menggunakan panca indera dan menolak segala unsur metafizik. Ia sering digunakan oleh para saintis untuk mendidaksi hipotesis mereka dan merupakan satu sistem seragam. Namun, sebagai seorang yang beragama, kita haruslah berhati-hati ketika menggunakan atau mengaplikasikan falsafah ini dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar sains agar tidak melanggar syariat agama masing-masing dan menolak kebesaran Tuhan. Maka dari itu, sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.